Ini semua daripada kitab yang mana kita akan menempuh nanti di sana, di mana hari pertama kita apabila baligh, kita sendiri yang akan bertanggungjawab dosa dan pahala kita. Seorang mukmin apabila dia mengetahui dosa dan pahalanya dia menanggung sendiri, dia akan hidupnya secara berwaspada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat mati Allah sekalian, di tajuk yang baru ini ingin saya berkongsi tuan-puan, iaitu dalam kitab Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat, dalam tajuk Neraca Amal di Akhirat, Neraca Amal di Akhirat, dan tajuk yang kecil di bawah adalah berita mengenai ketepatan Al-Mizan. Berita mengenai ketepatan Al-Mizan. Tuan-tuan puan-puan yang Allah Subhanahu wa taala, ulama mengatakan bahawa penetapan hisab dilakukan setelah semua amal ditimbang, kerana amal ditimbang untuk menetapkan balasan bagi perbuatan, sedangkan balasan atau ganjaran perbuatan ditentukan setelah dihisab. Tuan-tuan puan-puan maka Allah Subhanahu wa taala, di sini kita akan lihat tuan-puan, satu hari kelak saya, tuan-tuan, puan-puan maupun yang tengah tengok FB Live sekarang ini tuan-puan, tuan-tuan puan-puan dengar apa yang saya cakap, ini semua daripada kitab kan. Ini semua daripada kitab yang mana kita akan menempuh nanti di sana, di mana hari pertama kita apabila baligh, kita sendiri yang akan bertanggungjawab dosa dan pahala kita. Seorang mukmin apabila dia mengetahui dosa dan pahalanya dia menanggung sendiri, dia akan hidupnya secara berwaspada. Dia akan ambil perhatian hidupnya, dia akan tahu Allah Subhanahu wa taala akan melihatnya tanpa akan ada sekalipun Allah taala tu akan culas darinya. Allah taala menghantarkan malaikat, iaitu malaikat mencatat kebaikan dan malaikat mencatat keburukan. Dua makhluk Allah Ta'ala ini, dia adalah bertanggungjawab nanti apabila bertemu nanti di padang mahsyar melalui kitab amal kita. Anggota badan kita semua akan menjadi saksi pula waktu kita berada di padang mahsyar. Mulut kita Allah Ta'ala tahan, tak boleh bercakap. Hanya dalam kitab ni mengatakan Allah Ta'ala bila beri luang untuk mulut kita berbicara, kita akan berdusta di padang mahsyar. Kemudian Allah Ta'ala tutup kita punya perbicaraan, anggota badan kita akan mula bersambung bercakap. Nampak kan? Dan sebab itu orang mukmin, bagi mereka, mereka akan meletakkan manifestonya, misi dan visinya, semuanya amal jariah bawa ke hidup diberkati oleh Allah Ta'ala. Kehidupan tuan-tuan contoh di USJ Al-Falah kan. Kawasan ni, tuan-tuan diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala, adanya kekayaan, adanya kemasyhuran, adanya nama, adanya pangkat, adanya pengaruh. Dengan ada Tan Sri, ada dengan Datuk Sri, ada yang YB, ada yang Tun, semua ada tuan-tuan. Tuan-tuan nampak semua tu, tuan-tuan gunakan hak tersebut ke arah Allah Ta'ala. Tuan-tuan dengan cuba menjadi seorang suami yang soleh, cuba menjadi seorang ayah yang mithali, cuba seorang isteri menjadi isteri yang solehah, cuba menjadi seorang isteri pula, seorang ibu pula, ibu yang mithali, dan juga ibu yang penyayang kepada anak-anak. Dan kita duduk dengan jiran tetangga sentiasa wa ta'awanu 'al birri wat taqwa wa la ta'awanu 'al itsmi wal udwan. Bantu-bantulah, tolong-tolonglah, buatlah bekal kebaikan dalam bentuk yang syariat anjurkan, dan janganlah kita
dalam membuat benda yang bentuk maksiat. Itu hidup kita sama jiran. Begitu juga tuan-tuan perempuan, hidup tuan-tuan perempuan dalam kerja tuan-tuan. Sama ada tuan-tuan bekerja dengan kerajaan, tuan-tuan kerja dengan syarikat swasta, tuan-tuan kerja dengan kerja sendiri. Tuan-tuan akan sebaik-baiknya dalam kerja dia ada dipanggil integriti, man. Integriti. Sentiasa ikut apa yang SOP-nya, SKT-nya, KPI-nya, semua sekali. Yang tempat kita bekerja, kita ikut betul-betul. Dan sebenarnya itu dalam bentuk pekerjaan zahiriah, teman. Dalam kerja maknawi sebagai seorang Muslim, dia ada lebih daripada itu, apa tu? Daripada integriti ialah qudwatul hasanah. Atas sekali, man. Sebab itu baginda SAW pun datang ke muka bumi, teman. Allah Ta'ala letakkan liutammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Sempurna, pun maknanya kita ini kehausan dan ketandusan untuk dapat akhlak yang terpuji. Cuba menghilangkan sifat sombong kita, bongkak kita, takabur kita, ego kita. Rasa kita je yang betul. Rasa kita je yang boleh menarik perhatian orang dengar pengajian. Bila orang lain datang, tak nak dengar kita. Kita rasa kita tak layak. Kita je layak. Itu tujuan Allah Ta'ala datang kepada kita. Baginda SAW, laqad kana lakum fi Rasulillah SAW uswatul hasanah, adalah kepujian akhlak yang paling terpuji. Orang jahil, orang kafir, orang fasik, orang munafik, orang kufur, kesemuanya kagum dengan baginda SAW. Macam mana kita tidak kagum, tuan-tuan? Nampak, kan? Itu tujuan utama, kan? Dan ini hisab yang kita akan kena nanti waktu di pada mahsyar. Amal kita semua akan ditimbang di sana, yang mana amal timbangan untuk tetapkan balasan kita, perbuatan kita. Satu, perbuatan ni dipanggil dengan apa tindak balas kita, satu, iaitu lafaz kita, satu, man. Kedua-dua tu Allah Ta'ala akan nilai, man. Sikit pun kita keluar daripada mata kita, suara kita keluar pada dalam kita pun Allah Ta'ala nilai, man. Apatah lagi kalau kita ni orang yang berpaling dari bercakap dengan orang, man. Meninggikan suara pada tempat yang tak sepatutnya, merasa diri itu betul daripada orang lain. Ni lagi parah kita kat sana, man. Tu tujuan utama, man. Kat sana kita kan dapat pembetulan yang betul, dan sebenar-benarnya kebaikan kesemua orang akan dapat. Tak ada seorang pun Allah Ta'ala tak akan bagi kesimbangan, tak. Allah Ta'ala akan bagi sebaik-baik ganjaran kepada hambanya, kerana penat lelah dia untuk aku. Dicerca, ditohmah, dimaki hamunnya, macam-macam, semuanya dibuat untuk agama Allah. Maka aku pulangkan balik waktu nanti masa di padang mahsyar. Ingat, man? Kita semua tuan-tuan puan datang. Tuan-tuan puan jangan rasa kita punya tindakan ni Allah Ta'ala takkan pulangkan kebaikan. Jangan rasa gitu, man. Allah Ta'ala tengah simpan tuan-tuan puan. Nak pulang balik hari yang paling bahagia tuan-tuan puan nanti di sana, man. Paling indah. Dan waktu itu, orang yang bernama beriman kepada Allah, waktu mereka di dunia, mereka yang paling ceria nanti di padang mahsyar. Paling gembira, man. Paling seronok di sana. Tapi kalau orang yang mana kesombongannya menutupi segala kehidupan dunianya, keegoannya, takaburnya, bongkaknya, dia akan melutut nanti di padang mahsyar. Tapi waktu itu masa itu telah menyesal tak kesudahan, man. Baru dia nampak kuasa langit dan bumi. Ingat, man. Itu kita bukan macam tu, man. Kita datang kat muka bumi Allah ni, datang ke rumah Allah ni, kita nak jadi macam padi, man. Padi ni lagi berisi, dia lagi tunduk, man. Lagi berisi, lagi tunduk,
lagi berisi, lagi tunduk. Tak jadi macam lalang kan. Lalang ni kalau ada untung dia pergi tu. Ada untung sana dia pergi situ, ada untung sana dia pergi situ. Dan dia tak perasan pun dia sudah sampai satu waktu Allah Ta'ala akan panggil dia. Nampak kan? Tu tujuan kan? Tu tujuan Allah Ta'ala hantar baginda SAW. Supaya kita ambil apa yang patut dan tinggal yang sepatutnya kan? Muslimin muslimat mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, sedangkan balasan atau ganjaran perbuatan ditentukan setelah dihisapkan. Setelah kita dihisapkan, baru Allah Ta'ala, baru kita akan dapatkan apa dia kan. Lepas tu tuan-tuan banyak, semestinya tuan-tuan duduk di USJ ni, banyak tengok filem-filem Mak Saleh, banyak tengok filem-filem Korea dan sebagainya. Mestinya. Dan tuan-tuan cuba tengok kan, sebab apa Mak Saleh dia buat cerita-cerita tentang hari-hari selepas kiamat dan sebagainya. Mereka pun kaji Quran kan. Mereka kaji kan. Mereka kaji hadis baginda SAW. Mereka kaji semua kan. Bahkan mereka pun kan, mereka mengajar subjek agama ni di universiti di London kan. Mereka yang mengajar. Contoh tuan-tuan tengok antara ulama hebat di tanah Arab bernama Dr. Tariq Suwaidan, tak silap saya. Dr. Tariq Suwaidan. Beliau ni fasih dan alim dalam bab sejarah. Dia kata, yang ajar aku ilmu hadis adalah seorang kafir yang etis. Kafir kan? Lepas tu etis. Dia tak percaya pada agama. Tapi dia hadam kitab, hafaz kitab Sahih Bukhari tu yang ribuan hadis baginda SAW. Dia belajar tu. Tu guru dia. Mawan. Kita Quran pun kita pening lagi. Tapi dia Quran hafal, hadis pun hafal. Dan dia mengajar subjek tu, subjek agama. Saya belajar dengan dia, kata. Semua ilmu ada pada guru saya. Cukup lengkap, kata. Tapi yang ajar saya bukan orang Islam. Kata itu. Kafir etis, man. Bayang tengok, man. Kafir etis, man. Kita ni Islam, man. Daripada nenek moyang kita sampai sekarang, kita cubalah supaya, man, biarlah timbangan waktu kita hisap tu, puan, biarlah berat sebelah kanan, puan. Berat sebelah kanan. Nak buat macam mana, Ustaz? Nak dapat berat sebelah kanan? Cuba lihat konteks kita hidup macam mana. Daripada hari kita balik sampai 5 tahun ke hadapan, bagaimana kita punya muamalah kepada Allah dan kepada manusia, puan. Meningkat tak? Bagus tak? Naik 5 tahun lagi, macam mana? Akrab ke tidak? Rasa tak kemanisan dalam bentuk beribadah kepada Allah? Dengan sesama makhluk, ada perasaan ihsan tak? Perasaan panggil kasih sayang, ada tak? Ambil tahu, fikir pasal saudara se-Islam kita di bumi Palestin, Gaza, puan, makan diorang macam mana, minum diorang macam mana. Al-Muslim akhul Muslim. Orang Muslim tu sama-sama saudara se-Islam. Innamal mu'minu la ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang Islam tu bersaudara. Hendaklah kalian perbaiki atau pulihkan antara hubungan satu sama lain. Nampak kan? Kita ada jiwa tu kan? Ada ambil maklum tak? Bertengok kan? Saudara Islam kita di bumi Palestin, Gaza. Dan pula kita ni orang yang memang tega. Satu Starbucks, satu McD, satu KFC. 3. Pizza Hut termasuk. Bila datangnya boykot, empat tu ada tak dalam jiwa kita, kita nak matikan? Tanya diri sendiri, kan? Tuan-tuan duduk kat USJ, kan?
petik je, semua dapat. Sekarang Allah Ta'ala uji sikit je. Apa tu tuan-tuan makan, empat-empat tu kalau ada, boleh tak jadi boykot? Kalau tuan-tuan boleh buat, maknanya Allah Ta'ala boleh uji lagi tuan-tuan lebih dalam. Palestin kan, tuan-tuan bila makan kenyang, fikir macam mana kita punya adik-beradik kita, abang kita, akak kita, saudara Islam kita di Palestin, di bumi Syria, sekarang bumi Syam, musim sejuk, -1, -2. Mereka perlukan selimut, mereka perlukan sweater, mereka perlukan untuk panaskan badan mereka. Ada ketika tuan-tuan ada bayang tak? Ada bayang tak macam mana? Sebab tu Jais, seminggu yang pertama dulu tu kita mengajak kita supaya buat qunut nazilah. Qunut nazilah kan? Supaya itu antara sebersikit kita dalam hati ni ada iman tentang saudara Islam kita. Sebersikit kan? Ambil maklum. Sebab nanti di padang mahsyar, kita mohon sangat-sangat agar mereka ni semua langsung tak akan tuntut kepada kita di padang mahsyar. Tu. Buat tu selesai. Maknanya memang hati kita, perut kita ingat mereka. Kenyang kita pun ingat mereka. Lapar kita pun kenyang mereka. Susah kita pun kenyang mereka. Dan kehidupan kita sulit mana, susah mana, payah mana, lapar mana, kering mana, dahaga mana, semua sekali tak akan sama nilai macam saudara se-Islam kita di bumi Palestin dan di bumi Syam. Langsung tak akan sama kan. Jauh beza langit dan bumi kan. Sangat jauh kan. Muslimin muslimat mati Allah Subhanahu wa taala. Hisab untuk menetapkan kriteria amal, timbangan atau mizan untuk menentukan nilai amal tersebut sehingga berdasarkan perkara tersebut ditetapkan pahala atau balasan. Surah Al-Anbiya ayat 47 mana? Tuan-tuan boleh buka surah Al-Anbiya ayat 47. Saya baca mafhum tuan-tuan. Kami akan memasang timbangannya tepat pada hari kiamat. Di hari kiamat, kesemua kita akan ditimbang dengan timbangan Allah Ta'ala paling adil, paling saksama, paling akur sekali. Kesemua kita akan perakui timbangan Allah Ta'ala bagi itu. Dan timbangan Allah Ta'ala tu langsung tak kenal kita. Kita siapa tak kenal, keluarga mana tak kenal, keturunan mana tak kenal, kemasyhuran mana tak kenal, satu pun tak kenal. Kerja dia akan menimbang amalan kita. Dan timbangan Allah Ta'ala tuan-tuan tak akan rosak walaupun ditimbang oleh keseluruhan umat-umat selain nama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak akan rosak kan? Sikit pun tidak. Waktu tu siapa yang tidak beriman, dia main-main dengan Allah Ta'ala waktu di dunia, di sana baru mereka nampak. Dan waktu tu nak beriman, menyesal tak kesudahan kan? Dah terlambat. Walaupun namanya Islam. Kan? Tapi kalau orang yang beriman kat dunia, apa yang diterima kan? Apa yang kena dengan orang buat pada dia, semuanya dia akan husnuzon kepada Allah. Sangka baik pada Allah. Dia serah semua pada Allah. Dia tak ada pilih apa-apa. Ya Allah, aku tak ada pilih apa-apa kan. Engkau Allah memilih aku dan kau pilih segala makhluk di dunia. Terpulang pada engkau ya Allah. Khidmat aku, amal aku, khadam aku ni hamba-Mu. Aku tetap juga akan sujud kepada engkau. Paling kurang 5 waktu sehari semalam. Kerana fardu aku kepada engkau. Yang lain, aku akan cuba supaya buatlah sebaik mana untuk buktikan penghambaan aku kepada engkau. Kerana aku tahu aku akan kembali kepada engkau dan engkau akan hisap aku. Nampak kan?
Ini orang nampak kejayaan dia yang sebenar kat sana, Puan. Itu tuan-puan yang ada sekarang, Puan. Jangan tunggu waktu kita dah senak, Puan. Dan nafas yang terakhir, jangan, Puan. Dah tak larat, baru nampak tikar syadah, jangan, Puan. Parah nanti, Tuan. Cukup parah. Waktu sekarang, tuan-puan, mata masih jelas, telinga masih tajam, pergerakan elok gitu semayang. Teruskan, Puan. Jangan tangguh-tangguh, jangan lepaskan peluang. Kerana Allah Ta'ala bagi masa tu sekali je. Dan takkan kembali pada yang lain. Ambil peluang, man. Kapi aja lain. Kapi aja dah tak larat, baru pergi church. Tu kapi. Lepas tu saya pernah ziarah dulu di Perancis, man. Saya nak tengok Islam sampai di Perancis. Saya nak pergi Paris sebenarnya. Kawan saya tengok saya, dia kata, saya tak boleh lah letak awak kat Paris. Saya berdosa. Kamu ni orang mengaji kat Syria, saya letak kat kampung. Pedih hati, man. Kita nak tengok Eiffel Tower, nak tengok Islam sana, dia campak saya kat kampung. Contoh, kita foreigner nak duduk KL, dia campak kat Perlis. Macam tu lah saya kena, man. Dia kena campak kat ujung kampung, man. Lepas tu saya tengok gelagat cucu dengan neneknya, dengan opah dah. Saya tengok malam, man. Malam. Saya jalan dengan kawan saya tengok. Kan? Cucu dia bawa opah dia pergi gereja di waktu malam. Cucu dia pergi disco, pergi kelab snooker sebelah church. Itu mereka ajar. Dan itu yang terjadi sama dengan kita, man. Lepas tu Nabi bangga dengan orang muda, pemuda yang datang ke masjid. Sebab pemuda ni, kepala dia macam-macam boleh buat zaman muda. Tuan-tuan cuba tengok, yang jatuh rempit meninggal tu semua muda, mana orang tua, man. Keluar tadi pusat semua tu semua muda. Sebab orang muda kan, kepala macam-macam. Mak rempit lah, benda-benda yang bukan-bukan, semua. Sebab tu Nabi bangga kalau umat dia, orang muda datang ke masjid. Sebab dia boleh potong nafsu-nafsu tu. Nafsu buas dia pergi main bola, futsal, maghrib dengan tak semayangnya, pergi main motor pun sama, semua. Tapi dia datang menghambakan diri kepada Allah. Nampak, kan? Lepas tu ajaib, kan? Tuan-tuan boleh asuh anak tuan-tuan puan daripada usia sekecil-kecil budak. Sampai satu waktu nanti kita dah tak larat, dia akan teruskan khazanah-khazanah keluarga kita, kan? Itu yang mahal, kan? Biar berbaloi tuan-tuan perempuan duduk di USJ ni ada makna, kan? Ada harta yang mahal tuan-tuan nak pulang balik pada Allah. Duduk kawasan mewah, datang rumah Allah. Bukan senang, man. Kebanyakan orang duduk kawasan mewah ni tumbang, man. Tumbang. Kalau tengok Masjid Bangsa macam mana? Abu Bakar Siddiq tu macam mana? Berapa kerat, man. Semua dah ke arah benda yang seronok, man. Tak nampak. Sama, man. Muslimin-muslimat mati Allah sekalian, maka sesiapa pun tidak rugi walau sedikit pun, nampak. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, kami pasti mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Rasa dalam ni pun takut, mana? Kita buat ni sikit pun tuan-tuan kita buat, kecil-kecil itu pun Allah Ta'ala hitung. Apatah lagi benda yang besar, kan? Benda yang besar. Kita buat memek muka yang tak patut pun Allah Ta'ala hisap. Kita buat memek muka yang patut pun Allah Ta'ala hisap. Kat mana tuan-tuan nak lari, kan?
Apatah lagi kalau tuan-tuan perempuan, kita memfitnah orang. Berlaku satu kisah zaman Imam Hasan Al-Basri. Dimaklumkan kepadanya ada orang mengumpat dah. Ni kita pasal mengumpat mana? Orang mengumpat dah. Dia tahu orang mengumpat dia, dia sediakan satu hadiah yang cukup indah pada orang tu. Dia buat cukup lawa. Sangat lawa. Dan dia hadiahkan, dia pergi rumah tu, dia bagi salam. Dia ceritakan oleh Tok Guru kita, Dr. Abdul Somad Riau, Indon. Kata, pahala solat engkau kepada aku, tarawih engkau kepada aku, zakat engkau kepada aku, Lailatul Qadar engkau kepada aku, Quran engkau kepada aku, sedekah engkau kepada aku, haji engkau kepada aku, umrah engkau kepada aku, semua. Dan itu kenapa? Ni hadiah untuk engkau. Kenapa? Kerana engkau mengumpat aku. Itu pun mengumpat, man. Kalau fitnah, bunuh ni senang, man. Bunuh ni, man, cocok je, meninggal. Terus, hidup dia habis lah. Tapi kalau fitnah, dia akan merosakkan generasi keluarga dia. Tu yang nenek moyang kita sumpah keturunan tak nak maafkan 7 keturunan tu. Sebab tu. Terasa kat dia, rosakkan nama mak ayah kita, adik-beradik kita terjejas. Kesemua buat kerja pun macam tak tentu arah, tak stabil. Semua tak selesai. Sebab apa? Fitnah. Lepas tu orang fitnah orang, kan? Nanti kat dalam neraka Jahannam, kesemua tubuh badannya yang ada daging, semuanya lebur. Semua yang Allah telah turunkan, tinggallah tulang dan muka dia yang ada dagingnya, semuanya jatuh, kan? Semua jatuh. Dan apa jadi kat daging-daging itu? Allah Ta'ala satukan balik kat badan dia, dan kat muka dia, Allah Ta'ala akan ulang balik kepada dia. Tinggal tulang, alhamdulillah, jatuh mukanya tu, habis, dia akan diulang, sampai kiamat. Ini fitnah. Lepas tu dipanggil dalam agama pula, simpel tu adalah khianat. Khianat bahaya. Sebab tu bila baginda SAW sebelum wafat, Nabi bagi senarai orang-orang munafik, man. Kat siapa, man? Seorang sahabat. Namanya Huzaifah Ibn Yaman. Satu sahabat, man. Sahabat ni pegang nama orang munafik ni sehingga zaman Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, sampai dia wafat. Tak pernah pun dikeluarkan nama itu. Isyarat pun tak ada, bunyi pun tidak. Antara orang terawal pergi jumpanya, Umar. Wahai Huzaifah, ada tak nama aku tersenarai orang-orang yang munafik, wahai Huzaifah? Tidak ada, wahai Umar. Ulang lagi Umar, wahai Huzaifah, ada tak nama aku tersenarai dalam golongan orang munafik, ya wahai Huzaifah? Tidak ada, wahai Umar. Wahai Huzaifah, ada tak nama aku tersenarai dalam golongan orang-orang munafik, wahai Huzaifah? Tidak ada, wahai Umar. 3 kali, man. Bukan sekali, 3 kali. Umar, man. Dan Umar ni, cara dia nak pergi sembahyang jenazah kawan tu, dia kata, kalau Huzaifah pergi sembahyang jenazah kawan tu, aku pergi. Tu signal dia. Tanda mudah. Kalau Huzaifah pergi, aku pergi. Tanda orang tu clean. Dia tak sangkut. Apa, man? Zaman dulu jaga nama orang munafik, man. Tak beritahu orang. Huzaifah pegang, man. Sampai meninggal Huzaifah pegang. Allah Ta'ala nak bagi peluang ruang keampunan kepada hamba dia yang munafik tu. Allah Ta'ala simpan tu. Tak ada maklum, man. Tapi kita, man, kita pula gatal buat kerja Allah Ta'ala. Siapa kita, man? Kita kalau dia buka hijab, teruk kita banyak dosa, man. Tapi kita bongkar, man.
takabur dan sombong, ego tinggi, rasa kita betul. Tu masalah, man. Quran kata dah orang yang sombong ni tak akan masuk syurga, man. Kalau tak masuk syurga, bau syurga pun tak dapat, man. Itu. Tapi kita tak nak ambil maklum, man. Macam kita tengok kes polis, man. Kalau kes polis, man, dia ada no further investigation. Maknanya kes tu kes close. Tak valid dah kes tu. Dan kawan yang buat cerita tu, yang sampai ke syarikat kawan tu, dia kena bersihkan nama kawan tu. Ni polis punya kerja. Kalau dia yang paling awal maklum pada syarikat tu, kawan ni pernah buat hal, satu bangunan kecoh pasal dia, tergempar, tiba-tiba kes tu no further investigation. Kes tu tak betul, palsu, dusta dan juga tak valid. Kawan yang bawa awal-awal kisah tu, dia kena bersihkan nama kawan tu. Kalau tidak, umpan kamu jadilah isteri yang solehah pun, jadilah orang dapat Lailatul Qadar pun, jadilah orang yang dapat tadarus Quran di bulan Ramadan, selesai infak, wakaf, sedekah, sama ada di Masjid Al-Aqsa ke, Masjidil Haram ke, Masjid Nabawi ke, jadilah ibu yang mithali ke apa, kesemua pahala kamu ini akan sampai kat lelaki kamu yang buat hal tu. Bukan main-main, kan? Selagi kamu tak minta maaf kat kawan tu, selagi itu segala pahala kamu sampai kepada dia. Ditransfer tanpa sekat. Faham kan? Nanti kat sana baru nampak. Baru nak minta maaf, dah terlambat. Nampak kan? Yang paling seronok apa, kan? Paling seronok syaitan, kan? Dia tepuk kita nanti. Dia gelak kat kita. Kita marah kat dia. Kenapa kamu marah aku? Aku tak paksa engkau. Engkau yang nak ikut aku. Nampak syaitan ni cara. Engkau yang nak ikut aku. Oh, macam mana? Aku tak paksa engkau. Aku hanya ajak. Waktu tu kita semua menyesal, kan? Waktu kita semua menyesal. Waktu tu baru kita nampak macam mana kawan-kawan kita kat syurga seronok, berlenggang, gelak ketawa, bergembira, bersenyuman. Baru kita nampak kenapa aku buat begini. Kat neraka, man. Neraka, man. Dia tak akan panggil sebab paling durjana kat dunia, tak ada, man. Neraka tu tempat paling azab sekali, man. Tak ada satu detik pun, tuan-puan, Tak ada satu detik pun, tuan-puan, kita akan duduk selesa, man. Takkan ada satu detik, man. Maknanya tak ada satu nafas pun tuan-tuan akan dapat nak gelak ketawa. Tak akan dapat. Sama, man. Muslimin muslimat mati Allah sekalian, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Surah Al-Anbiya ayat 47, lagi surah Al-A'raf ayat 9, dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Surah Al-A'raf ayat 9. Nampak, kan? Ringan timbangan kebaikan, iaitu benda-benda yang bentuk kepujian, benda-benda yang berbentuk dengan galakan, benda-benda yang berbentuk dengan dorongan, benda-benda yang baik, sedap mata mandang. Orang kafir tengok pun seronok. Ni seronok dia buat baik, kan? Seronoknya dia cakap, kan? Tapi dia tak nak buat, kan? Tengok depan mata ada sampah, buat buta je, man. Buat buta. Dah masuk beritahu, tuan-tuan, Masuk tak? 5 minit, masuk tak? Nampak sampah depan mata, buat buta. Nampak orang susah depan mata pun buat buta. Dan kata semua jariah, kan? Tengok kat masjid, contoh Masjid Al-Falah ni. Tiba orang tak sengaja, selipar tak usung kat luar, dia buat buta. Tak nampak badan. Rugi, kan? Nampak sampah macam-macam kat masjid kawasan sini, dia buat buta, tak nampak. Okey. Tak ada langsung kat deria hati tu nak buat benda baik, kan? Dia kata, buat apa, Ustaz? Masjid ni ada cleaner, Ustaz. Siap pun ada, nojah pun ada. Buat apa kita buat? Nanti kalau kita buat, apa kerja dia buat? Jawapan, man. Jawapannya orang dalam ada masalah hati, man. Hati tu mati, man.
Sedangkan orang yang kat sana pun di padang mahsyar, dia akan rasa rugi. Bakal Tok Guru kita Azhar terus, dia akan rasa rugi sebab apa? Tak semayang 1000 rakaat semayang sunat kan. Kan? Sebab kat situ baru dia nampak. Kan? Orang ajak dia untuk infak, sedekah, wakaf, tak nak dia, lari dia, pecah mata dia buat pekak. Orang kata ada taman-taman syurga dia, buat-buat sibuk dia, minta maaf, tak boleh. Ajak semayang pun tak boleh. Mainlah Masjid USG Al-Falah ni ada semayang selalu, main ada boleh buka ni semayang ni, main datang. Ada pengajian lagi. Sono kawan-kawan kita ramai sini. Tuan datanglah, Datuk datanglah, Tan Sri datanglah. Saya. Dia mengelat man. Sungguh mengelat man. Habis mengelat. Dan waktu itu bila saat dia meninggal pun, ayat Quran dimaklum, siapa yang ringan timbangannya iaitu kebaikan, maka itulah orang yang rugi diri sendiri disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Habis kan? Ya. Tadi buat apa dah? Baru dia akan nampak, Allah kenapalah tak bagi sumbangan dekat mak tahfiz, kat masjid, kat bunduk kebajikan, tolong buat gotong royong kat masjid USG Al-Falah. Time waktu orang war-war kata apalah tak ikut sama sekali. Baru dia nampak. Dan waktu dia terlambat kan, cukup lambat kan. Sangat-sangat lambat. Habis? Dan generasi itu turun-temurun dalam keluarga dia. Habis kan. Habis lah. Nak buat macam mana? Dah ketuanya pun macam tu. Nak ubah macam mana kan? Lepas tu kita jangan sombong pada Allah kan. Jangan sombong. Tuan-tuan puan duduk kat mana-mana pun, kalau nampak bahawa kita di atas tanah, satu hari nanti kita akan berada di bawah tanah. Tanah bawah tu yang makan kita semua binatang-binatang yang kita tak lalu nak makan waktu di atas tanah. Melainkan Allah Ta'ala pilih je jasad mana yang tak akan disentuh sikit pun oleh binatang. Kan? Ni kita waspada kan. Datang semayang masjid, saya duduk kat Masjid Al-Falah ni, datang. Duduklah taman-taman syurga bila ada taman-taman syurga kan. Supaya kawasan-kawasan USG Al-Falah ni ada barakah ya. Tu, ada barakah ya. Nah, mereka tumpang barakah kat sini. Dan kita habislah tanggungjawab kita nanti bila bertemu dengan Allah kan. Orang tak boleh tuding jari kat kita dah. Nah, ya. Kita dah usaha dah. Ya. Kan? Sama kan? Surah Al-Mu'minun ayat 103, barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang merugikan diri sendiri, mereka kekal di dalam neraka Jahannam kan. Khalidun ban. Kekal man. Abadan abada man. Tapi kenapa kita tak nak usaha man, supaya jangan jadi ahli neraka man? Tak nak usaha kita man. Tuan-tuan pun cuba supaya kalau orang kita pergi kat Maybank, kita pergi kat mana-mana tempat orang jual keropok ke apa depan-depan, kalau tuan-tuan tak ada duit pun apa pun kan, bagi salam, senyum, tanya khabar, cukup man. Buat gaya itu man. Kita boleh lalu kepada Tuan Bilal. Masih mau sikit masa lagi untuk habiskan insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua insya-Allah. Muslimin muslimat mati Allah sekalian, saya mau sikit masa lagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua insya-Allah. Sambungan depan, barang siapa ringan timbangan kebaikan, mereka itulah orang yang rugikan diri sendiri, mereka kekal di dalam neraka Jahannam. Langsung dalam hati ni tak nak rasa nak berlumba-lumba ke arah kebaikan kan. Langsung kan. Lepas tu tuan-puan sebagai kunci kat tuan-puan kan, duduk di kawasan yang cukup selesa kan. Pastikan cuba kat diri kita ni jangan ego tinggi sangat kan. Jangan ego tinggi kan. Jangan mendabik dada, jangan sombong orang. Biarkan kita duduk di kawasan yang mewah,
kawasan yang cukup gah kan. Masyarakat nampak kan. Tapi bila tengok penampilan kita pun cukup tawaduk kan. Sangat tawaduk. Ada sifat zuhud dan penghambaan kepada Allah. Cakap pun biasa. Orang tengok, ui bagus orang ni. Allah marah orang kaya yang sombong. Orang kaya memang sifat dia gitu man. Tapi Allah lagi marah orang miskin yang sombong. Kamu dah miskin, manfaat pun tak ada, tapi sombong orang. Itu Allah tak nak marah. Kita tuan-puan kaya ni tuan-tuan gunakan kekayaan tuan-puan ni biar kaya jiwa man. Kaya jiwa dalam ni. Isi jiwa ni dengan benda yang boleh menenangkan kita punya keadaan nanti bila bertemu dengan Allah. Itu ya man. Nanti tuan-puan akan bahagia di sana man. Paling bahagia. Orang jumpa seronok duduk USG ni, orang semua baik-baik, ramah-ramah semua. Orang datang nak jual makanan pun, tuan-tuan pun walaupun tak beli, tuan-tuan bagi salam, tanya khabar, senyum. Dia pun rasa terhibur man. Terubat dalam ni. Kita kedai makan banyak kan. Kalau satu hari atau bila-bila tuan-tuan pergi kat kedai makan, tuan-tuan nampak orang-orang yang datang, mata Allah Ta'ala tangguhkan bagi mereka tak ada kat dunia. Mereka akan dapat mata mereka nanti di padang mahsyar. Tuan-tuan tengok orang macam ni kan. Tuan-tuan jangan lepaskan peluang kan. Jangan lepaskan peluang. Waktu tu Allah tak nak tengok kita. Kat mana kita? Kalau dia datang jual tisu ke, datang jual apa-apa pun, tuan-tuan cuba ambil hati dia. Ambil hati. Dengan apa tuan-tuan pun ada, cuba ambil peluang waktu tu, minta apa dia nak. Kalau dia minta tuan-tuan pun beli tu, tuan-tuan pun beli lah. Beli, bagi kat setiap meja. Meja makan tau. Bagi. Dan tuan-tuan hidangkan kepada dia dan teman dia tu minuman dan makanan. Hidangkan. Minta tuan kedai tu sediakan untuk dia yang paling sedap sekali. Demi Allah man, wallahi man, mereka akan doakan tuan-tuan. Dan mereka ni orang yang paling kurang sekali dosa daripada tuan-tuan perempuan. Sebab mereka tak ada penglihatan tuan-tuan. Dan ada yang bisu. Satu penglihatan tak ada, satu bisu, satu pekak. 3 kan. Dan kan 3 ni anggota asas kepada kita nak tengok dunia kan. Mereka tak ada. Mereka akan doa ke tuan-puan. Ingat man. Gunakan apa yang ada kat tuan-puan. Sama man sikit ke. Beberapa ayat tersebut memberitahu timbangan amal orang kafir kerana kata-kata yang ringan timbangan kebaikannya. Dalam 2 ayat ini maksudnya adalah orang kafir dikukuhkan dengan penyataan Allah dalam ayat-ayat seperti di atas. Ini antaranya kepada orang kafir man. Karakter dan sifat yang dinyatakan Allah serta ancamannya ditujukan kepada orang kafir apabila diselarikan dengan beberapa ayat tadi dengan firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 47. Oleh yang demikian, jelaslah bahawa orang kafir ditanya kerana telah mengabaikan kebenaran agama Islam dengan semua bahagiannya dan mereka tidak ditanya kerana mengabaikan agama atau kepercayaan yang mereka yakini, bahkan tidak ditimbang dan tidak dihisap kerana lalai melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, namun yang pasti mereka tetap dihisap pada hari perhitungan. Ini orang kafir kan. Orang kafir kita tengok kan. Nanti saya, tuan-tuan, puan-puan, kesemuanya kita akan nampak di sana. Tengok macam mana orang kafir dihisap perhitungan. Timbangan mizan, tengok macam mana. Macam mana keadaan mereka ni? Tengok. Mana yang bergerak? Titian sirat. Habis. Nak lalu, tumbang terus kan. Depan tu syurga, bawah tu neraka.
neraka tu membuat panas api. Masuk dalam, jadi bangkai. Bangkai kan? Bukan macam kita panggang kambing ke, unta ke. Tak ada. Ayam ke, tak. Bangkai terus. Habis daging, satu semua hilang. Tak ada apa sikit pun tinggal. Seterusnya umpuan sikit lagi. Al-Quran menerangkan bahawa mereka diminta bertanggungjawab dan dihisap serta diberi balasan atas segala kerosakan akidah dan ibadah yang mereka lakukan selama berada di dunia. Berkenaan dengan ayat ini, Allah Ta'ala berfirman, Surah Al-Fussilat ayat 6 hingga 7 kan. Surah Al-Fussilat ayat 6 hingga 7. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Kerana itu tetaplah kamu beribadat kepadanya dan mohonlah keampunan kepadanya. Dan celakalah bagi orang yang persekutukannya, iaitu orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Orang kafir diancam kerana sama sekali tidak membayar zakat. Dapat dibuat kesimpulan, orang kafir atau orang musyrik ditanya tentang iman, solat, zakat dan kebenaran akhir kiamat, mereka dihisap dan diminta bertanggungjawab serta diberi balasan kerana mengabaikan semua kewajipan itu dan atas segala kerosakan yang mereka lakukan di muka bumi. Baginda SAW bersabda, akan datang seorang yang berbadan besar pada hari kiamat yang amalnya tidak dapat nilai sedikit pun di sisi Allah. Allah berfirman, dan kami tidak mengadakan sesuatu pun penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Bukhari daripada Abu Hurairah. Ulama mengatakan bahawa maksud hadis ini adalah tidak ada pahala bagi mereka dan semua perbuatan yang mereka lakukan balasannya hanya azab dalam timbangan akhirat. Apapun bentuk perbuatan yang orang kafir, tidak ada yang nilai kebaikan, sedangkan tempat orang yang tidak mempunyai kebaikan adalah neraka. Abu Sa'id Khudri berkata, sekalipun orang kafir mempunyai amal sebesar bukit Tihamah, tidak ada nilainya sedikit pun. Ada yang mengatakan bahawa Nabi SAW dalam hadis tadi, ungkapan bentuk kiasan seolah baginda bersabda, amal baik mereka tidak mempunyai nilai pada hari kiamat. Badan besar sebagai kiasan tumpuan dan kesibukan mereka dengan dunia dengan segala kemewahannya sehingga lalai kepada Allah, atau boleh jadi sebagai peringatan bahawa makan yang berlebihan daripada hadnya semestinya kerana mahu berisi dan berbadan besar sehingga berlaku pembaziran, hukumnya haram kerana Rasulullah bersabda, Allah tidak menyukai orang yang berbadan gempal dan berlebihan badannya, iaitu berlemah kan. Kesimpulan yang kita boleh dapatkan pada malam ini, tuan-puan, melalui tajuk iaitu neraca amal di akhirat, berita mengenai ketetapan Al-Mizan, adalah kita sama-samalah mengambil maklum bahawa sesungguhnya baiknya kita, kurangnya amal kita ataupun sebaliknya, kita juga akan dihisap nanti di padang mahsyar. Tak akan lari sedikit pun ataupun selangkah pun, Allah akan hisap sama ada dia beriman ataupun tidak. Akan sampai gilirannya nanti kita di sana, hanya kitalah perlu mengatur apa yang baik kepada kita untuk ahli keluarga kita, ahli keluarga kita. Semoga kita nanti di sana, kita harapkan sangat jangan keluarga kita menuding jari kepada kita kerana kita tidak memberikan agama sepenuhnya kepada mereka. Ingat, ini yang paling penting, Akademik kita boleh bagi, kenapa agama tak boleh bagi betul-betul, Ini yang kita jangan tenggelam, Jangan tenggelam, Jangan dimainkan dengan perasaan, dengan hubbud dunia wa karahatul maut. Cintakan dunia dan takutkan kematian, Mudah-mudahan sebesikit ini untuk diri saya minta maaf terkasar bahasa, tulis hati tuan-puan di atas apa yang berlaku pada malam ini ataupun apa yang tuan-puan terasa dan sebagainya. Minta maaf di atas kelewatan. Inilah bulan yang ketiga saya boleh hadir, Sebelum ni baru dapat cahaya mata dan anak pun baru besar, dah 2 bulan dah. Doalah tuan-puan, moga-moga anak lelaki ni jadi anak yang soleh
dan sihat tubuh badan. Itu saja yang saya minta doa daripada tuan-tuan dan puan-puan. Kita akhiri dengan bacaan doa, dan doa kita pertama adalah taubat nasuha kepada Allah Ta'ala. Kemudian kita kirimkan doa kita juga kepada saudara Islam kita, adik-beradik kita di bumi Palestin dan di bumi Syria. Moga-moga doa ini sampai kepada mereka dan Allah Ta'ala mengaminkan doa kita dan mustajabkan doa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami bertaubat nasuha kepadamu ya Allah, dengan dosa yang paling banyak kami buat kepadamu ya Allah, dengan dosa yang dikeliling pinggang kami ya Allah, kami datang sujud kepadamu ya Allah, dengan penuh rasa kehambaan kepadamu ya Allah, dengan penuh rasa hina kepadamu ya Allah, dengan penuh rasa diri lemah dan daif di sisimu ya Allah. Insan yang kikir ini datang ke rumahmu ya Allah semata-mata ingin mengharapkan kehidupan diberkati olehmu ya Allah. Maka selama ini kami buat amal ya Allah, tolonglah engkau terima ya Allah. Selama ini kami ada buat jariah ya Allah, tolonglah engkau perkenankan ya Allah. Selama ini kami buat benda-benda yang berbentuk khairat ya Allah, tolonglah engkau memuji-mujinya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya saudara kami ini di bumi Palestin dan di bumi Syam ya Allah, mereka diuji olehmu ya Allah. Mereka ditindas oleh golongan Israel laknatullah ya Allah. Golongannya cukup jijik dan cukup kotor ya Allah perangai mereka ini ya Allah. Maka ya Allah, berikanlah apa yang baik untuk mereka tu ya Allah. Berikan mereka ni kejayaan ya Allah. Bagilah mereka ni kegembiraan ya Allah, kesukaan dan juga apa yang mereka hajatkan ya Allah, berikanlah kepada mereka ya Allah. Tolonglah ya Allah, sesungguhnya mereka selama ini menderita sehingga sekarang ya Allah, dan mereka sentiasa menderita ya Allah. Anak-anak mereka terkorban ya Allah dari usia yang baru lahir ya Allah, dalam keadaan cukup nampak hiba ya Allah. Kami ini umat baginda sallallahu alaihi wasallam ni ya Allah, sentiasa merasa bersalah ya Allah. Kami hanya mampu boleh berdoa saja ya Allah. Tolonglah ya Allah, bantulah mereka ini ya Allah. Mereka dalam kesukaran ya Allah, mereka dalam hidup yang penuh getir ya Allah, mereka dalam penuh kedukaan yang paling sangat mendalam ya Allah. Sekiranya engkau tidak tolong mereka ya Allah, siapa lagi, dengan siapa kami boleh minta bantuan ya Allah, dengan siapa lagi kami boleh berdoa ya Allah, melainkan kepadamu ya Allah. Tolonglah juga saudara Islam kami di bumi Syam ya Allah, yang dalam keadaan tengah sejuk ini ya Allah, berikan mereka bantuan sebaik-baiknya. In tansurullah yansurkum ya Allah, sesungguhnya kami ini akan cuba supaya akan bantu diri kami untuk memberikan bantuan dan kejayaan kepada agamamu ya Allah. Tolonglah berikan kejayaan yang sebenarnya kepada mereka ya Allah. Tolonglah sebelum kau turunkan Dajjal dan Ya'juj Ma'juj ya Allah, sebelum kau turunkan Nabi Allah Isa alaihissalam dan juga Imam Mahdi ya Allah, berikanlah sekali dalam hidup mereka boleh mereka nampak Palestin yang mereka harapkan di negara mereka itu benar-benar negara mereka dan tidak ada golongan Israel laknatullah ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah minna minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.